Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okay, first of all, saya nak minta maaf sebab lewat update untuk counter-counter berpotensi minggu nak datang ya. Okay, sebab saya on the road, saya tak ada kat rumah, so saya ambil masa, curi-curi masa untuk buat review ni lah. Alright, so counter yang ada potensi seperti yang kita tahulah, hari Jumaat kita tengok mana yang masuk dalam DBS screener. So kita predict dalam seminggu dua counter ni tetap akan cuba mendaki lah, kita tu akan cuba naik lah So counter yang ada potensi untuk membuat kenaikan, akan meneruskan kenaikan adalah ni counter murahan Mtronic ni high risk tapi boleh diperhatikan. NCT, okay, counter yang ni boleh di study lah Kalau sempat study, sila study. Masih ada sejam dua nanti, kalau kata esok pagi pun sempat lagi. NCT, Altronic, Jackson, NWP, SMI, Sedania. Itu saja yang keluar untuk daily. Kalau kata counter yang bertahan untuk weekly weekly ni memang untuk swing long lah. Swing lebih dari sebulan lah. Altronic, Jackson, NWP, Cocoland, Sedania, SK Press, Aeon, okay, Dufu, B Estate, Amico, Bonia, VC, SMI, PT Trans dengan Ampla. Ni counter yang agak stable. Selalunya counter yang macam ni dia dah confirm dalam keadaan uptrend. Sebab tu dia masuk dalam weekly untuk swing lah. Okay, kita pergi yang daily Daily Altronic obviously. Dia macam biasalah kita tengok. Kalau kolam dah siap, dia dah cross up ke atas ni kat area sini sebenarnya kita dah boleh perhatikan. Tapi kalau kita tengok kolam dah siap tapi dekat dia punya MACD belum cross up. Macam kalau kita nak detect awal Okey, yang ni dekat sini kita tengok okey. Dia punya histogram dah start daripada yang ni merah pekat, dah ni yang merah cair pink Okey, so dia start mendaki naik gunung. Dah nak naik bukit balik. So yang ni kita kena get ready. Okay, bila masa ada signal je, ada volume masuk, ada orang masuk beli dengan lot yang besar, so kita ready untuk kita entry. Okay, so sebab sini kalau kita nak confirmation, boleh tunggu biru cross up merah kat sini lah. MACD dia paling lambat, tapi dia memberi confirmation yang betul counter ni memang nak reversal up, nak naik. So dekat sini kalau kata berdasarkan MACD, paling awal kita boleh masuk bila dia cross up dekat sini lah. Okay. So di sini dia akan dekat atas, dia memang akan ada tanda. Kalau guna DBS intraday memang ada GC ataupun dia tulis sini watchlist WL tu watchlist. Okay. Seterusnya nak confirmkan price tu kita boleh sesuai nak masuk adalah tengok candle, makan dua candle sebelum ataupun validation yang kita panggil valid. Validation ataupun confluent. Contoh MACD dah cross up, SMI okey, dah cantik, kolam dah siap. Lepas tu kita tengok line-line ni line-line EMA ni, dia squeeze kat sini, dia dah start cross up, mendongak ke atas. Okey, dah mendongak ke atas. Lepas tu ini line tengah ni, line tengah mid BB ataupun MA20, harga naik atas MA20 ataupun candle dia berjaya tutup atas MA20, kita boleh sedia buy lah untuk masuk dekat daily untuk kita swing. So kalau siapa yang entry kat area sini yang area confirmation tu, area sini dalam 60 sen lah. Okay, mungkin kalau kata 615 pun not bad. Okay, dalam area 60 sen, 66 hingga 615 tu kalau dia entry sini, dia hold. Okay, selagi mana tak patah line biru ni, maksudnya lambat lagi lah dia boleh dapat ROI yang tinggi untuk swing. Okay, cumanya kalau untuk intraday sangat tak sesuai. Untuk market sekarang kita nak hold. Macam mana nak cakap kalau kita masuk dengan tujuan untuk intraday, lepas tu kita rasa dia boleh pergi lagi lah atas apa-apa saja, sebab tu tak boleh lah. Kalau kita memang aim untuk swing yang lama, okey, tak apa, kita boleh contoh kita nak swing dapat ROI 30%. Okey, kita nak swing, kita expect mungkin dalam 3 minggu ataupun sebulan kita nak swing, contoh bila counter ni dah daripada bawah, dia cross up, MACD cross up, kolam siap, lepas tu harga naik atas mid BB, kita pun sedia masuk dengan berhajat
untuk swing sampai sebulan. Contoh kita nak ROI 30% ke atas. Okey, yang tu boleh sebab memang planning kita daripada awal untuk kita swing. Tapi orang yang masuk intraday dia ikut momentum. Momentum tu selalunya RSI atas 50. Lepas tu counter yang memang di atas di atas MA20. Okey, counter yang very strong selalunya juga golden cross ni berlaku di atas kosong Dah naik atas kosong baru dia masuk. Selalunya lambat sikit. Orang yang swing dia akan lebih awal. Dia akan masuk awal walaupun tak ada momentum sangat lagi, dia dah masuk sebab dia tengok semua okey, dah ada cross up, dah ada signal, so dia masuk saja. Orang yang nak beli intraday selalunya dia tengok momentum pada hari itu. Mana counter yang paling orang minat nak beli. So secara jujur counter elektronik ni dia naik dengan untuk sehari dia naik dengan sangat banyak. Lepas tu dalam masa sehari juga dia turun sangat banyak. So siapa yang tak ambil profit pada hari tu, contoh dia dah naik 5% tapi tak take profit, so akan dapat rugi lah. Bila dia dah rugi baru dia berniat untuk swing. Dia kata macam-macam syarat lah, dia dah melepasi MA20 lah apa, dia berniat nak swing. Itu tipu lah kita tak boleh, macam nak cakap kita perlu ada disiplin dalam kita punya trading. Kalau kita dah memang berniat sebenarnya untuk intraday, kita tak boleh cari excuse untuk swing. Melainkan kita dah kadang untung. So kita tengok lain-lain lah. Lain-lain keadaan tengok okey semua dah cross up buat traffic light. Lepas tu katalah kita pasal EMA 50, dia di atas EMA 50, strong uptrend di atas MA20, strong uptrend atau trending atas EMA 10 contoh So semua menguatkan yang dia tu boleh kita hold. So, untuk cara yang terbaik, kita boleh pasang trailing stop. Anything happen, kita dah kadang untung. Tapi, kalau yang orang masuk intraday, sebab dia tengok momentum, dia tengok dekat buy rate, dekat platform. So, dia tengok, okay, dia ni baru cross out MACD dekat mana-mana, katalah 1 hour ataupun 50 minit. Dia masuk sebab 50 minit. Dia kena keluar 50 minit jugalah. Kalau 50 minit dah overbought, dah cross down, dah dead cross, kena keluar. Walaupun, macam mana pun, kena stick to the plan lah. Okay, untuk intraday, sila buat cara intraday. Kalau katanya jenis scalping, buat cara scalping. Kalau jenis si money take money dah dapat duit untung, take profit. Sebab counter tak stable. Daripada untung kita tak nak bertukar rugi Sebab kebanyakan guru-guru pada masa sekarang saham mana-mana memang tak galakkan untuk swing. Okay, tak galakkan untuk swing sebab market tak stable, takut untung bertukar rugi. Cumanya kalau kita berdasarkan technical analysis, so memangnya lah kalau kita tengok dekat sini, kalau dia dah cross up daripada bawah, kolam dah siap, MACD cross up, lepas tu harga melepasi MA20 ataupun MID-BB yang warna biru, lepas tu dia buat traffic light, memang kita boleh tengok dia naik. Walaupun dia turun, okay, dia naik turun, okay, hari ni naik, esok turun, naik. Yang ni turun, esok naik. Lepas tu dia ni dah tak nampak kenaikan apa, sehari sendu tak jalan. Lepas tu next day ada jalan, next day tu jatuh balik. Lepas tu tiba-tiba hari yang seterusnya naik canak. Lepas tu hari seterusnya jual. Beli, orang minat balik, beli, naik, canak jual. Naik canak jual. So kalau kata kat sini akan ada debaran jantung yang sangat tinggi lah. Kalau hold, pertama keadaan market sekarang. Tapi kalau kita tengok overall memang boleh untuk swing. Walaupun dia naik jatuh sehari, dia bukan main lagi, next day dia senyap sunyi dan jual, orang tak beli. Tapi by the end of the day, kalau kita hold, tengok dia sampai mana dah ke atas ni. Kat sini boleh dia bocor line biru, ataupun kita panggil tengok yang cross down ni. Dia cross bawah line ni dah menunduk dan dia cross bawah merah. Bye-bye Itu ada signal bye-bye untuk kita take profit. Kalau kita beli dari sini, kita TP, katalah paling teruk TP kat masa dia cross ke bawah ni dah dapat 149%, tapi kita beli kat sini 9 Mac. Kita jual dekat sini ni 26 April. Maksudnya sebulan lah lebih kurang sebulan lebih, 2 bulan Dalam masa 2 bulan kita dapat 149%. Adakah untuk kali ini, siapa yang beli dalam 60 sen ni, dia swing dalam masa sebulan atau 2 bulan, dia dapat lagi 100%. Adakah macam tu elektronik ni? Kalau ikut history kat sini, memang dia ada buat kenaikan yang macam tu Tapi sama jugalah, dia bukan hari-hari dia naik.
ada hari kita sakit jantung. Siapa yang katalah beli esok, lepas tu tengok lusa dia jatuh junam. Orang yang tak berniat swing dia akan gabrah sebab apa? Jatuhlah aku beli, contoh katalah esok beli 75 sen. Lepas tu dia turun jadi 68 sen. So dah rugi banyak. So majoriti yang intraday memang keluar. Kecuali orang yang swing sebab dia rasa ada potensi lagi boleh naik, dia beli je. Dan dia hold selagi mana tak bocor line biru. Tu okey lah. Tapi bagi saya pun, saya rasa untuk keadaan market sekarang ni, better kalau dah untung tu, ambil je lah. Okay, ambil je lah. Kecuali orang yang tak ada masa, macam orang yang bekerja, mungkin boleh entry dan swing sebulan 2, tapi kena pasang trailing stop. Trailing stop. Nanti dah cukup ada waktu, maksudnya dalam seminggu tu ada waktu, check balik, tengok harga turun ke tak. Kalau harga dah start naik, okey, tukar trailing stop, upkan lagi paras trailing stop kita tu. Mungkin dalam first yang kita kata kita masuk esok berapa, tak kisahlah kita masuk harga 755 ke apa ke. Kalau kita masuk harga tu, pasang trailing stop, katalah kita pasang dekat masuk 75 sen, pasang trailing stop kat 72 sen ataupun 71 sen. Contoh ini contoh saja. Lepas tu lepas kata hari Jumaat, check balik adakah kena kita punya trailing stop. Masa tu kita rugi tau. Kalau kena trailing stop kita rugi. Tapi andai katalah pada hari Jumaat dia dah naik dah, tengok dia dah jadi 86 sen. So kita kena alihkan lah kita punya 71 sen tadi, stop lah kita yang untuk cut loss tu. Sekarang dah jadi profit. Kalau kita tukar pergi ke 77 sen contoh, dah jadi profit. Kalau kena pun dah jadi profit. Macam tu kat cara dia untuk buat keadaan market yang tak stable ni, kita follow pakai trailing stop. Itu boleh. Kalau nak kata nak, alah tak apa, biar je kita tak trailing stop, kita tak apa, tak tipis, selagi mana dia tak bocor nanti line biru, kita bright je nak swing sebulan 2. Rasa agak bahaya untuk sekarang. Better pasang trailing stop lah untuk swing. Counter elektronik memang obviously kalau kita tengok dia punya history, selalunya history repeat itself, okey. Letak dia cross out line biru ni, kita boleh swing lama. Boleh sampai lebih daripada 50%. Okay, kita tengok dia buat balik perangai yang sama atau tak. Tapi peluang tu ada dekat elektronik. Seterusnya, ni weekly. BS State sangat cantik. BS State sangat cantik. Dia memang strong uptrend Yang ni dah buat kajian lah. Memang dia akan, kalau ikutkan stable naik kata, kalau kita beli dari sini beli, so boleh hold sajalah BS State untuk swing. Kalau kata nak rempit tu lain cerita Rempit kena dekat time frame kecil. Alright, NCT. Elektronik saja dalam market elektronik. NCT kalau ikut sini baru saja cross up lah. Kalau untuk MACD baru saja cross up. Okay, sikit lagi nak naik di atas kosong. So ada peluang yang tinggi lah. Kata nak beli daripada bawah ni dia lah sekarang ni. Walaupun daripada ikut harian intraday dah untung banyak 375 naik sampai mana atas kali 415. Kan dah banyak overbid dah tu. Intraday dah kaya. Tapi orang yang swing dia kena menanggung risiko lah. Kalau katalah yang ni dah naik banyak, mungkin esok tak naik banyak mana. So dia tak boleh lah expect hari tu, minggu tu dia naik terus macam nak. Sebab mungkin dia nak swing seminggu, 2, 3 minggu ataupun sebulan. So ini adalah entry price. Cut loss dia dekat bawah ni 38 sen contoh. Ataupun yang pakai gun bawah 37 sen cut loss. Yang pakai ikut candle, candle open dia dekat harga 38. So 38 sen adalah cut loss kita. Entry di mana-mana sajalah seeloknya harga di atas line biru ni lah. Selagi dia di atas line biru adalah 410. Okey, mana-mana dekat harga sini masuk dan boleh swing lah. Kalau ikut pakai teknik golden cross dan harga melepasi MA20, yes, you boleh masuk. Okey, dan swing. Tapi cut loss dia kat sini. Kalau tak jadi kena keluar 380 ataupun bawah 370. Siapa yang sanggup menanggung risiko rugi yang lebih tinggi boleh letak cut loss dia lebih bawah lah. Tapi rugi lebih besar lah. Okay. Sebab apa dia tak untungnya yang tak cut loss jauh tu, anda kata dia jatuh sampai sini dan dia rebound, kita tak terkeluar lagi dan kita masih boleh untung. Tapi kalau kita pasang cut loss agak dekat, dia touch sini untuk test saja,
Kita dah terkeluar dengan cut loss, dengan rugi, tengok dia rebound dan dia naik dan terbang. Yang tu rugi. Sebab tu kadang-kadang orang guna cut loss tu agak jauh sikit. Siapa yang nak swing lah. Yang nak swing sebulan, dia cut loss dia lebih jauh lah. Kalau orang yang swing, yang intraday ataupun swing 2-3 hari saja, ataupun seminggu saja, cut loss dia lebih dekat. Mungkin 5%, 3% je, dia dah keluar lah. Tapi keuntungan dia ada bagi orang yang cut loss short ni. Cut loss dia kecil saja, contoh dekat area 38 sen saja cut loss dia adalah kalau kata dia jatuh Jurnal sampai 34 sen, dia cut loss hanya dekat sini. Orang yang cut loss bawah dah kena rugi lebih besar. Itu sebab tu kita kena tanya diri kita sendiri, kita orang yang mampu tak tanggung kerugian yang lebih besar. Kalau tak mampu letak kecil, tapi jangan sedih kalau kita dia touch harga kita punya cut loss dan dia terbang. Itu sebab semuanya adalah probability, hanyalah kebarangkalian. Mungkin tepat dia akan naik ke atas, so tak ada masalah cut loss tu. Tapi kita pakai safety. Safety first iaitu dengan pasang cut loss label ataupun stop loss, panggil stop limit. Kalau kena harga tu kita terpaksa keluar. Kita punya trading plan. Terpulang pada masing-masing semua tak sama. Saya punya suggestion dekat open price ni lah. Alright. Lepas tu kalau ikut sini dia ada agak overbought sebab seharian saja dia dah naik banyak. Boleh tengok kat template kecil untuk tengok adakah dia ada peluang untuk turun dulu. So kita boleh beli harga lebih rendah. Yes. Sebab SMI dia agak overbought. Lepas tu harga masih tak stable. Dia merah kat sini. Lepas tu dia punya bullish candle belum melepasi candle merah. So mungkin ada peluang dia jatuh lagi. Boleh beli harga lebih murah daripada sekarang. Katalah sekarang harga 410 ke 405 tak kisah. Mungkin boleh beli 40 sen ataupun lebih bawah lagi. Sebab dia macam ni, kalau kita nak beli, kita tunggu dulu dia turun dekat minit kecil, macam 15 minit ke, tak kisah 15 minit ke 30 minit yang kita lebih nampak clear direction dia. Okey, merah, next dia buat candle merah ke? Kalau dia buat candle merah, biar dulu tunggu sampai dia start candle bullish balik. Kalau guna 30 minit, refer 30 minit. Kalau yang pakai jenis laju 15 minit, refer 15 minit. Kalau scalping tu selalu guna 1 minit dengan reference 15 minit atau 30 minit. Dia dua scalping pakai dua chart. Satu time frame lebih kecil, paling kecil lah. Satu time frame besar sikit. Sebab dia nak main cepat. Scalping lah, scalping tu mungkin dalam sejam 2 jam macam tu je. Kadang 15 minit saja. Okey. 15 minit dapat 2-3 bit keluar. Itu scalping lah. Itu lain. Sebab tu teknik lain, time frame lain. Sebab yang cepat, tengok time frame cepat, dia punya ni berlaku lebih cepat, noise dia lebih banyak. Kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Masa kat situ boleh TP, masuk balik dan TP dan keluar balik dan TP. Macam tu lah proses dia. Tapi kalau untuk orang swing, kalau tengok 15 minit sakit jantung, kejap naik, kejap turun. Lepas tu kita keluar tengok dia terbang. Kita guna daily reference. Selagi daily dia okey, kita swing je. Alright. Time frame memainkan peranan Okey, seterusnya NCT kita tengok daily cantik. Weekly kita tengok kalau kita nak swing lebih lama, yes, dia pun cantik juga. Candle bullish dia dah kira valid DM akan 2 candle bearish sebelum. Lepas tu kolam dah siap. Okey, boleh tengok juga bull zone ni. Ada buy signal tak? Okey, kalau tengok sini dah bullish dia punya zone dah masuk zone bullish. Lepas tu okey, kita tengok apa MACD dia sikit lagi nak cross up, tapi belakang dia kalau kita tengok oscillator ni oscillator yang warna hijau ni, dia dah start hijau. Masa kita tengok histogram dia dah start mendaki naik bukit. Okey, mendaki macam ni dia naik hijau atas ni. Kalau nak confirmation, ya tunggu hijau atas ni. Mungkin tunggu esok baru untuk confirm nak swing long. Alright. Kalau nak lebih confirm kena naik atas line biru ni lah baru boleh swing. Swing uptrend. Naik atas line biru dekat weekly baru boleh swing lama. Kebanyakan bila dia nak naik atas line biru dia memang boleh swing lah. Kebanyakan macam tu counter perangai dia. Tu naik tangga gede. Alright. Sekarang belum confirm lagi kat weekly baru saja nak nampak ada gaya nak boleh reversal. Daily nampak cantik. Adalah counter ni kita kira ada potensi untuk pergi jauh lah. NCT. Alright. Seterusnya kita nak counter lain pula. Jackson. Okay.
Jackson dia melepasi EMA 200 EMA 200 adalah permulaan trend baru. Kalau ikutkan 200 hari ya, kalau guna hari ni 200 hari punya candle, dia dah berjaya lepasi resisten ni. So dia boleh swing 1 tahun lagi lah. Jauh lagi perjalanan dia boleh pergi ya. Kita tengok counter bila melepasi EMA 200 ni. Kat sini tu tengok berapa lama, berbulan-bulan dia boleh naik sampai atas tu lah. Sekejap Kayak ada sini EMA 200 kan, dia boleh naik sampai atas tu. So kata sini bulan 14 Mei 2020 naik sampai atas sini kan, sampai dia bocor tu line. Sampai 15 Jun. Mei sampai Jun 2021, maksudnya dalam setahun boleh swing lah kalau EMA 200. EMA 200 tu 200 hari punya candle. So ni baru je start. Siapa nak swing lama-lama, swing lama-lama lah, berbulan-bulan boleh lah. Tapi dah masa kata ni macam hari ni naik, contoh siapa yang beli pada hari tu dia beli harga dekat atas, dekat 305. So the next day turun sampai 280, sakit jantung. Lepas tu dia keluar. Lepas tu the next day tengok lah dia naik balik. The next day tengok lama naik lagi. Sebab overall dia sebenarnya counter ni tengah uptrend. Tapi kita keluar sebab kita rajin tengok chart, rajin tengok platform hari-hari, tengoklah hari ni semua orang jual, kita pun takut rugi. Padahal kalau kita masuk sebab EMA 200 sebab cross up dekat sini, dia break resistance, breakout. So setelah lagi dia tak bocor sebenarnya boleh je swing, tapi swing lama berbulan-bulan. Dalam masa berbulan tu ada naik turun. Katalah kita dah berjaya dapat 20% dah. Minggu depan jatuh 10%, tinggal 10%. Lepas tu lagi 1 minggu turun lagi 5%, tinggal 5%. Minggu lagi 1 pula, tiba-tiba dia naik lagi 20%. Kita tinggal 5%, kita tak keluar, dapatlah 25% balik. Orang yang dah keluar tengoklah dia naik 20%. Sebab sebenarnya overall dia keadaan uptrend. Cuma kena menanggung risiko kerugian, yang bukan kerugian lah. Ada dia naik turun every week. Okay, kalau tengok weekly pun baru saja start breakout, baru je nak naik buat uptrend. Jauh lagi perjalanan dia. Jauh lagi perjalanan dia. Kalau macam ni tengok dia naik dalam seminggu je perangai dia. So the next week turun. Kita tengok juga perangai dia jenis macam mana. Kalau dia breakout macam kat atas ni, okey, dia teruskan naik. Tapi kalau dia buat perangai, Allah, mana. Hilang dah. Saya punya EB turun ke bawah. Okey. Kalau dia buat perangai macam ni, dia hanya naik seminggu 2 je. Maksudnya minggu lepas naik sikit, minggu ni naik banyak. Lepas tu tidur. Okey, kalau macam ni perangai dia hanyalah sesuai untuk short term. Maksudnya 2-3 hari je hold lah. Sebab dia boleh naik dalam masa 2-3 hari. Ni satu candle 1 minggu. 1 minggu pun dia dah boleh naik banyak. Mungkin minggu ni dia naik sana. Mungkin saja. So yang ni sesuai untuk orang intraday. Intraday boleh nampak peluang sebab dia boleh naik sehari 2 dalam keadaan sangat banyak. Ataupun short term. Short term tu orang yang hold counter 2-3 hari saja. Jackson adalah potensi adalah counter yang berpotensi untuk short term punya trade. Very short term punya trade sebab dia boleh naik sekejap saja. Dalam 2-3 hari dah sampai 20-30%. Okay. So perhatikan Jackson untuk siapa yang suka game laju. Siapa yang nak slow, bukanlah slow and steady sangat. Dia ni pun naik sehari turun, esoknya naik sehari. Tapi overall dia uptrend Atronic lebih stable. NCT pun nampak baru saja nak cross dan baru saja nak naik. Macam sesuai untuk swing. This one seorang yang jenis laju, counter yang jenis laju. Mungkin dia 2-3 hari dah naik berapa puluh persen lah. NWP. Okay, NWP pun baru naik je ni. Baru saja breakout. So yang ni boleh target 280 sebenarnya kalau ikutkan breakout 235 lah. BODTL yang ni dah buat kajian. So masuk dekat 235, expect nak TP ada 245 yang first TP, second TP 280. Ini baru saja breakout. Sejauh lagi juga perjalanan dia. Jauh lagi boleh naik. NWP pun satu counter yang boleh swing. Tengok weekly.
Weekly pun baru je satu batang hijau ni ha. Baru kat sini. Tapi tengoklah next week tu dia jatuh. Minggu ketiga baru naik balik. Minggu keempat naik. Minggu kelima naik. Minggu keenam jatuh. Minggu ketujuh jatuh. Naik jatuh. Siapa tak tahan memang akan sakit jantung lah. Naik turun ni. Naik turun. Perangai dia. Walaupun dia zigzag higher high, higher low. Tapi dia punya turun tu boleh tahan. So kalau kata jenis ni, kita pun main secara short term lah. Nak swing sakit jantung tadi. So okey, masa dia naik 2-3 hari ni, ambil dah peluang masuk. Nanti dia start orang jual, kita pun jual. Nanti ikutlah pembeli dan penjual. Sebab dia jenis game yang laju juga, game short je. Kalau tak dia tidur. So kita ambil profit dulu, nanti masuk balik lah. Untuk swing, siapa yang jenis nak swing juga tu, memanglah boleh, tapi takut sakit jantung. Sebab dia ada hari dia naik, tu dia turun, nanti dia naik balik. Dan dia tidur macam ni sideways. Dia macam tak menarik sangat. Macam Atronic lebih menarik. Okay, kita tengok sekejap. Adakah dia patuh line biru? Saya tutup sangat. Naik line biru, kat sini dah jatuh. Tak berbaloi. Kalau kat sini okey jatuh, tapi saya rasa tak berbaloi. Line biru dia tak apa patuh. Boleh cari tengok EMA 50 mungkin. Dia stable atas EMA 50. Okay. So far 20 tu dia senang sangat. Dia naik, dia touch balik EMA 20, bocor EMA 20, naik balik. Okay. So macam ni untuk short term je lah Kalau ada peluang macam ni, kita tengok daily cantik. Masuk. Katalah esok pun ada orang beli lagi. So kita boleh cari peluang kat sini. Support pun dekat 255. Okay, masuk. TP dekat 280. Ataupun selalu dia dah berjaya breakout 280, pasang trailing stock kat atas dekat 270 ke. Mungkin dia boleh cari 310. Kita ikut je lah gancap punya ni. TP by one bit kalau dia berjaya breakout dekat 280, ini akan jadi resistance become support. So support terbaru kita dekat 28 sen. Mungkin kita punya boleh naikkan TP kita dekat 1 sen. Kita ikut step by step sebab dia perangai step by step. Okay. NDP ni perangai dia step by step. Takut dia nanti orang dah TP, semua orang dah jual, dia tidur kata ni. So siapa yang nak masuk kena tengok. Kena rajin tengok lah kata ni. Tak boleh nak biar lah. Takut dia buat perangai. Alright. Seterusnya SMI. Sebenarnya dia dah lama naik. Kita bimbang dia dah terlampau atau overbought lah. Dia pun dah break 52 weeks high sebelum ni pun kan. Saya tak galakkan untuk swing lah sebab dia dah fasa overbought RSI pun dah tinggi 79. Untuk main short term boleh lah. Short term sehari 2 pegang, sehari masa orang beli. Kalau tentu ada momentum hari tu kita nak tumpang, okey, boleh lah SMI. Kita nak swing, tak apa-apa. Sedania pun baru saja cross out atas ni. Sepatutnya dia 40 sen beli. Jauh lagi perjalanan dia boleh pergi. Weekly pun kolam baru siap. MACD baru saja cross up. Lepas tu dia buat yellow, kita expect dia cari new higher high atas lagi lah. Tak tahulah nak posting ke berapa. Lepas tu kita tengok sini, mungkin dia cari 565 dululah. Okay. So ni tengok dia punya ni kenaikan dia. Lepas tu candle berjaya breakout resistance kat line biru ni 40 sen, sepatutnya masuk di sini. Lepas tu dia tengok ni susunan traffic light pun merah bercross up kuning. Okay, kita tahu dia nak buat merah kuning hijau tu. So kita boleh swing lah merah kuning hijau, jauh lagi lah. Tapi tengok dia ni seminggu dia naik sampai canak macam tu seminggu, 2 minggu je punya buat perangai. Okay. So sekarang ni mungkin dalam permulaan saja. So tak sama ada dia naik terus pacak minggu ni ataupun minggu depan atau next week lagi satu. Sebab dengan 1, 2, 3 candle naik canak. Okay, ni ber-1, 2 mungkin minggu ni naik sikit, minggu depan naik canak, minggu lepas lagi satu naik canak. Mungkin kalau dia ikut perangai kat sini lah. Sesedanya menarik. Okay, saya rasa kat situ je lah Sebab saya tak boleh nak review banyak-banyak.
Sebab saya tak bukan dekat rumah. Kat rumah bolehlah pagi-pagi tu buat panjang-panjang sikit peleternya. Boleh tengok kaunter lain watchlist. Tapi yang ni, untuk ini saya rasa cukup lah sekadar itu saja. Okay, siapa yang berminat beli indikator saja boleh dengan screener boleh pergi ke Telegram Game Borak Saham, cari saya kat sana. Okay, esok saya tak sure lah alert. Saya sebenarnya ada alert dekat JBS Charting tu, ada alert. Kaunter-kaunter yang ada volume masuk, ada minat belian tu dia akan keluar alert dekat channel tu. Cumanya saya tak ada. Saya tak boleh nak control robot tu. Saya tak boleh nak on laptop saya, so mungkin tak ada. Okay, kalau ada adalah. Cumanya kalau sempat saya akan cuba on lah. Okay, ataupun saya akan snap mana-mana counter yang tengah ada volume masa tu. Okay, kita jumpa dekat Game Borak Saham, Telegram Game Borak Saham. Okay, itu saja. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Apa lagi? Okay, itu sajalah. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.